Hai, selamat datang ke channel ini. Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih juga atas sokongan Anda semua. Yang baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan juga lonceng notification. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Anda yang sudi singgah di channel ini. Saya amat menghargai Anda semua. Mari kita tonton dan dengar perkongsian kali ini. Yang Berhormat Senator Datuk Razali bin Idris, sila kemukakan selama 10 minit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Berbuah macang dimakan unka. Ada angin gugur sendiri. Salah cencang, tangan terluka. Salah pemimpin, hancur negeri. Tuan Yang Di-Pertua, walaupun negara kita berada di era pasca COVID-19, ramai rakyat kita masih terperangkap dengan impak negatif ekonomi yang dibawa oleh wabak itu sehingga ke hari ini. Golongan ini dikenali sebagai rakyat yang tercicir. Rakyat yang tercicir ini walaupun berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza pahaman politik, tetapi mempunyai masalah yang sama. Pendapatan mereka sekarang adalah lebih kecil berbanding sebelum COVID-19 dan menyebabkan mereka sukar untuk meneruskan kelangsungan hidup. Mereka ini dibebani dengan pelbagai jenis hutang dan lain-lain masalah keuangan. Selain itu, mereka turut terkesan dengan kos sara hidup yang semakin melambung tinggi. Jika tidak dibantu dengan segera, rakyat yang tercicir ini akan terus hanyut di bawah arus dan ianya bakal mencetus satu krisis amat besar kepada negara kita. Ramai di antara rakyat yang tercicir ini bakal kehilangan tempat tinggal kerana tidak mampu membayar pinjaman rumah atau sewa rumah. Bakal kehilangan kenderaan kerana tidak mampu membayar pinjaman sewa beli. Bakal hidup tanpa kemudahan asas seperti elektrik dan air kerana bil mereka sudah lama tertunggak. Rakyat tercicir juga dipercayai bakal melahirkan generasi yang tercicir, Datuk Seri Speaker. Selain itu, kesihatan mental dan emosi mereka juga menjadi satu isu yang perlu diambil perhatian oleh semua, terutama pihak kerajaan. Datuk Seri Yang Di-Pertua, salah satu cara untuk membantu golongan ini ialah dengan membenarkan pengeluaran KWSP bersasar, supaya mereka dapat menyelesaikan masalah kewangan yang dihadapi. Wang itu boleh digunakan untuk membayar pinjaman rumah atau membayar sewa rumah, membayar bil-bil utiliti yang tertunggak dan juga pinjaman kenderaan. Apabila hutang-hutang ini akhirnya dibayar, ianya bukan sahaja baik kepada golongan ini, ianya juga memberi aliran tunai positif kepada pihak berkepentingan, contohnya sektor perbankan, kerana ianya akan membantu mengelakkan dengan izin non-performing loan. Kesihatan mental dan emosi golongan ini juga akan lebih terjaga. Mereka akan memudahkan dan memulakan penghidupan baru. Terus Yang Di-Pertua, kita jangkakan limpahan ekonomi yang lebih baik untuk negara, justru membantu peniaga-peniaga kecil dan pelbagai pihak. Ini sudah terbukti dari segi data ekonomi pada tahun 2022. Bagaimana pengeluaran KWSP membantu kita mencatat sejarah pertumbuhan yang amat tinggi setelah berdekad-dekad lamanya tidak mencapai rekod sebegitu rupa. Amat menggusarkan bila rakyat dan netizen di luar sana bersuara bagaimana kuasa membeli di bazar Ramadan dan bazar Aidilfitri telah hilang pada tahun ini. Tambah menggusarkan lagi apabila saluran berita antarabangsa Channel News Asia pada 8 April minggu lepas melaporkan jualan-jualan menurun di bazar Ramadan di saat kos harga barang meningkat. Tuan Yang Di-Pertua, begitu banyak hujah-hujah diberikan untuk tidak membenarkan pengeluaran KWSP bersasar ini daripada diluluskan oleh kerajaan. Antara hujah utama yang sering diulang-ulangkan ialah kerajaan kena menjaga masa hadapan rakyat yang memerlukan KWSP bersasar ini. Namun, sebagai kerajaan adalah tidak masuk akal untuk bercakap mengenai menjaga masa hadapan rakyat jika masa sekarang rakyat tercicir ini diabaikan. Mengabaikan masa sekarang golongan ini adalah ibarat merampas
masa hadapan mereka dan ianya adalah tidak bermoral untuk kerajaan berbuat demikian. Cuba kita semua bayangkan, rakyat yang amat memerlukan pengeluaran KWSP bersasar ini untuk menyelesaikan masalah bayaran pinjaman rumah yang sudah tertunggak, akhirnya tidak mampu membuat sedemikian dan rumah itu disita oleh pihak bank. Apabila rumah itu dilelong dan didapati rakyat kita juga masih mempunyai hutang melebihi 100,000, ianya akan menyebabkan diisytiharkan bankrupt. Dalam senario ini, adakah menjaga masa hadapan rakyat itu lebih penting daripada menjaga masa sekarang? Kita sedia maklum, pengeluaran KWSP bersasar ini adalah penyelesaian jangka pendek kita tahu untuk golongan rakyat yang tercicir sahaja. Untuk penyelesaian jangka panjang, ada banyak langkah yang boleh diambil dan wajib diambil oleh kerajaan untuk membantu menjaga masa depan golongan ini. Kerajaan hanya perlu bersikap terbuka dan mempertimbangkan cadangan-cadangan ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, izinkan saya memberi beberapa cadangan yang boleh digunakan pakai oleh kerajaan dalam menyelesaikan pengeluaran KWSP bersasar. Untuk menyelesaikan masalah kekurangan simpanan hari tua kepada mereka yang terdesak memerlukan KWSP mereka sekarang, perubahan dibuat pengeluaran penuh pada usia 55 tahun. Ianya boleh diganti dengan pengeluaran secara anuiti, iaitu ansuran selama 5 tahun. Kerajaan boleh menetapkan pengeluaran anuiti yang juga ansuran tidak melebihi 20% dari jumlah simpanan untuk menjayakan cadangan ini. Di hujung 5 tahun nanti, itu nanti akan pasti wang simpanan KWSP akan lebih dividen dan kegunaan untuk masa hadapan mereka. Sebagai contoh, nak bagi contoh, Puan Kiah berusia 45 tahun hanya memerlukan pengeluaran KWSP bersasar sebanyak 10,000 untuk menyelamatkan rumahnya dari dilelong oleh bank. Pada usia 55 tahun, Encik Kiah mempunyai wang simpanan sebanyak 100,000. Dengan skim pengeluaran anuiti sebanyak 20% tahun dan kadar dividen diandaikan sebanyak 5% tahun dan dividen terkumpul dalam tempoh ini hanya boleh dikeluarkan pada hujung tahun pengeluaran anuiti. Encik Ali bakal mempunyai tambahan simpanan KWSP sebanyak 11,000. Ini adalah satu cadangan yang amat bernas untuk membantu Encik Ali dan keluarganya dari kehilangan tempat tinggalnya sekarang, dan kaedah ini membantu untuk masa hadapan beliau. Ramai di antara rakyat yang tercicir ini dalam pasca COVID-19 bekerja dalam sektor ekonomi gig. Saya ada diperkenalkan kepada individu yang sebelum ini bekerja tetap tetapi telah dibuang kerja ketika wabak melanda. Kini terpaksa bekerja dalam sektor ekonomi gig. Mereka ini tidak mempunyai caroman KWSP. Kerajaan boleh mewujudkan satu skim khas mewajibkan caroman KWSP untuk mereka dalam sektor ini. Mungkin pekerja gig boleh mencarun dalam kadar 2.5% dari pendapatan dan majikan gig menyumbang caroman pada kadar yang sama. Walaupun tidak sebanyak caroman seperti biasa, ianya serba sedikit dapat membantu, insya-Allah. Malah kerajaan mungkin boleh memberi insentif kepada pelepasan cukai untuk majikan gig bagi menjayakan cadangan ini. Kerajaan juga boleh mewujudkan skim tambahan caroman oleh majikan kepada mereka yang dikenal pasti oleh kerajaan sebagai rakyat yang tercicir yang terpaksa mengeluarkan KWSP mereka sekarang. Antara insentif yang boleh diberikan untuk majikan yang mahu menambah caroman termasuklah pelepasan cukai. Datuk Seri Yang di-Pertua, seperti yang saya nyatakan tadi di awal perbahasan tadi, pengeluaran KWSP bersasar ini adalah penyelesaian terbaik untuk jangka pendek sahaja. Namun penyelesaian jangka panjang adalah menjadi tanggungjawab pihak kerajaan untuk ditunaikan. Kerajaan perlu mewujudkan satu program pemulihan khas untuk rakyat tercicir yang terdesak memerlukan pengeluaran KWSP bersasar ini. Data dari permohonan pengeluaran boleh digunakan untuk menjayakan program ini. Berikut adalah contoh-contoh program pemulihan yang boleh kita laksanakan. Menurut data Pertubuhan Keselamatan Sosial (PKSO), semasa pandemik, industri perkhidmatan dan pembuatan merekodkan kadar pemberhentian kerja sektor masing-masing sebanyak 69% dan 21% pada tahun 2020. Dan bagi separuh pertama 2021, kadar ini masing-masing berada di paras 72% dan 18%. Sudah pasti
Sebilangan besar yang termasuk dalam golongan rakyat yang tercicir ini ialah mereka yang ketika pandemik COVID-19 telah kehilangan kerja. Dengan umur yang kian meningkat dan syarikat-syarikat mengambil pilihan menjimatkan kos, amat sukar untuk golongan ini mencari kerja yang bersesuaian. Oleh kerana mereka tetap terpaksa mencari sesuap nasi, kini golongan itu ramai kembali bekerja tetapi menjadi dengan izin underemployed. Underemployed bermaksud mereka bekerja dalam bidang yang tidak menggunakan langsung atau separuhnya kemahiran, pengalaman dan juga kelayakan mereka. Dan ini juga menyebabkan gaji mereka lebih kecil. Kita kini telah menjadi negara dengan izin, a nation that is wasting their human capital talents. Sebuah negara yang membazirkan bakat modal insan. Betapa ruginya kita, Datuk Seri Speaker. Kerajaan boleh mengatasi masalah ini dengan mewujudkan skim-skim insentif untuk mengelakkan underemployment. Sudah pasti jika ini berjaya, simpanan KWSP mereka akan bertambah dan mampu membantu masa hadapan. Antara yang dikenal pasti adalah golongan rakyat yang tercicir ini ialah antaranya sebahagian besarnya adalah usahawan kecil yang pernah bekerja dan mempunyai simpanan KWSP. Kerajaan perlu mewujudkan program bimbingan spesifik kepada golongan ini. Saya tidak pernah terjumpa dengan program bimbingan usahawan spesifik untuk usahawan yang masih terjerat dalam impak COVID-19. Kerajaan juga boleh mewujudkan grant atau pinjaman khas kepada golongan ini setelah mereka mengikuti kursus bimbingan khas ini. Ada juga hujah seperti disebut baru-baru ini oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi, pengeluaran KWSP bersasar ini akan turut menjejaskan dividen mereka yang tidak perlu mengeluarkan KWSP. Ini sebenarnya boleh diselesaikan. Kerajaan boleh mengagihkan dividen KWSP 2023 nanti dengan cara dividen pelbagai kadar. Mereka yang terdesak perlu mengeluarkan KWSP boleh diberikan dividen lebih rendah, manakala mereka yang tidak perlu mengeluarkan KWSP menerima dividen yang lebih tinggi. Selain itu, naratif yang disebarkan oleh pihak tertentu iaitu jika pengeluaran KWSP bersasar dibenarkan, ianya akan menyebabkan modal pelaburan KWSP akan mengecil dan dividen akan berkurangan seperti tahun lepas. Ini adalah satu sifat spekulatif. Semua sedia maklum, pasaran kewangan seluruh dunia pada tahun 2022 mengalami kemerosotan dan menyebabkan pulangan yang sangat kecil. Mengikut penyatakan aliran tunai KWSP untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021, KWSP mempunyai tunai dan keserataan tunai berjumlah 63.19 bilion walaupun telah diambil kira pengeluaran air sinar dan air citra pada tahun itu. Sudah pasti ianya tidak akan menjejaskan tahap kewangan KWSP untuk menolong rakyat yang tercicir. Tuan Yang Di-Pertua, saya setelah berdegil untuk membenarkan pengeluaran KWSP bersasar, kerajaan mengumumkan fasiliti sokongan akaun 2 KWSP untuk mendapatkan pinjaman peribadi. Rakyat dan netizen di luar sana memberi nama timbangan air cagar untuk skim ini. Skim ini ditentang kerana ianya tidak dapat membantu rakyat yang tercicir, yang terdesak memerlukan pengeluaran KWSP bersasar. Antara sebab-sebabnya ialah ramai tidak layak kerana simpanan akaun 2 mereka sudah dihabiskan membayar pinjaman rumah atau jumlah dalam akaun 2 tidak cukup untuk memperolehi pinjaman mencukupi bagi menyelesaikan masalah mereka. Mereka tidak mampu untuk menambah komitmen hutang bulanan. Mana logik akal menghukum rakyat yang tercicir ini yang tidak boleh membayar hutang sedia ada dengan menambah hutang lagi. Terma-terma yang diberikan dilihat tidak adil kepada mereka. Walaupun ada cubaan menafikan fasiliti ini adalah satu cagaran kepada pinjaman, ramai percaya dengan izin in spirit ianya melanggar Akta 51 KWSP. Tiada peruntukan undang-undang yang membenarkan wang KWSP sebagai cagaran duit bank. Sekian. Silakan. 2 minit. Terima kasih. Ramai golongan yang tercicir ini sedang percaya kerajaan sebenarnya lebih berminat membantu pihak lain. Bukan rahsia lagi, deposit KWSP di bank-bank membantu bank-bank untuk menambah modal pasaran untuk meraih keuntungan. Dana KWSP juga digunakan untuk mendokong bursa saham, menguntungkan mereka yang mampu bermain saham. Dana KWSP yang terkumpul dari titik peluh rakyat digunakan untuk membantu pembelanjaan kerajaan. Jangan kita lupa
jasa rakyat yang membanting tulang siang dan malam menambah dana KWSP itu sehingga ianya menjadi satu tabung yang sangat kukuh. Adakah sampai hati kerajaan membiarkan tulang belakang kemakmuran negara ini menjadi mangsa keadaan? Oleh itu, saya dengan ini merayu pihak kerajaan supaya membenarkan pengeluaran KWSP bagi membantu rakyat yang tercicir. Sekian, terima kasih. Saya menyokong. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Razali Idris di atas cadangan di atas perbahasan usul di bawah peraturan mesyuarat 17/1 ini. Jadi, apa pula komen atau pendapat anda? Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Kita jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.